Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu terjemah Al-Quran interaktif, talk interaktif. InsyaAllah saya boleh menterjemah Al-Quran. Disambung ayat 127, disambung doa Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 127 ingatkan kembali. Ingatkan kembali pertama usaha Nabi Allah Ibrahim untuk membangun Kaabah dengan Nabi Allah Ismail AS. Kemudian Allah ingatkan kepada kita adab Nabi Allah Ibrahim ketika ibadah atau perintah Allah dah dilaksanakan. Nabi Allah Ibrahim dan Ismail meminta kepada Allah, Ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, kata Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Itu juga adab kepada kita. Pengajaran kepada kita bahawasanya lepas setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, kita akui ibadah kita begitu kurang. Salah sini, kurang sana, tak sempurna sini. Kalau solat mungkin terlalu ingat benda-benda lain ketika dalam solat. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Seperti mana Nabi Ibrahim AS juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar usaha mereka berdua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antas samiul alim. Itu ayat nombor 1227. Jadi kita dalam beribadah, kita perlu yakin Allah terima ibadah kita dengan pertama menyempurnakan ibadah kita. Dengan apa? Dengan ilmu. Ibadah kita perlu berdasarkan kepada ilmu. Cukup syarat, cukup rukunnya, kan? Perkara-perkara yang membatalkan kita jauhkan, kita elakkan, semua cukup bacaannya, kita perlu baca dengan yang terbaik. Cukup syarat, rukun, bacaan, semua cukup. Agar Allah terima, itu satu. Yang kedua, perlu apa? Perlu dengan ikhlas. Sebab ibadah itu adalah pengabdian diri kita kepada Allah. Maka kita perlu jalankan ia dengan ikhlas. Kita tak nak apa-apa, hanya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab nak dipuji ini, bukan sebab nak ini, tak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu ikhlaskan niat. Yang ketiga, kita perlu khusyuk, tawaduk dalam beribadah. Maknanya apa? Maknanya ibadah ini adalah pengabdian kita kepada Allah. Cara semula jadi, maknanya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita rendahkan diri kita dengan kita berharap bahawasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu hikmah pada ayat ke-127 ataupun pengajaran ayat 127. Kemudian 128 Nabi Allah Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas membangun Kaabah, selepas minta doa agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar dijadikan mereka orang Muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Dan wa min dzurriyyatina, Allahu Akbar, dan dari keturunan kita. Jadi kita selalu minta kepada Allah agar diri kita jadi orang yang Muslim yang sebenar-benar. Orang Muslim itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hawa nafsunya sesuai dengan apa yang Allah suka, maka dia pun suka. Apa yang Allah dan Rasulnya tak suka, nafsu dia pun tak suka. Dia serahkan sepenuhnya kehidupannya, yang mengatur dirinya adalah peraturan daripada Allah dan Rasulnya. Bukan ambil sana sikit, yang ini saya suka ambil, yang ini yang tak bermanfaat kepada saya dibuang. Tak. Jadi Muslim maknanya apa? Maknanya dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada zat yang paling berkuasa, yang paling mengetahui tentang kehidupan manusia, mana yang membahagiakan manusia, apa yang membuat manusia tak bahagia, apa yang memudaratkan manusia. Maka kalau kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kita akan hidup bahagia.
Dan jangan lupa keturunan kita minta kepada Allah agar mereka juga menjadi umat Muslim yang terbaik. Oleh itu kita pasti untuk nak jadikan keturunan kita keturunan yang baik, maka kita perlu didik, bimbing mereka, dedahkan, beri contoh dengan yang terbaik. Kemudian dalam ayat 128 juga Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah wa arina manasikana. Maknanya kata Nabi Ibrahim ni, Kaabah dah dibangun, macam mana kami nak menyembah kepadamu ya Allah? Macam mana kami nak beribadah kepadamu ya Allah? Ini juga apa? Ini juga pengajaran bahawasanya ibadah itu tak asal buat ataupun tak asal kita buat sesuai dengan keinginan kita. Kita perlu ikut panduan daripada Allah dan Rasulnya. Macam mana Rasul solat, begitulah kita solat. Apa yang Rasul baca, begitulah kita baca. Kan? Tentang puasa. Macam mana Rasul puasa, begitulah kita buat. Zakat. Macam mana Rasul zakat, begitulah kita buat. Haji. Macam mana Rasul buat, begitulah kita buat. Itu tak mengada-ngadakan benda yang tak dibuat oleh Rasulullah SAW ataupun benda yang bercanggah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sumber ibadah, sumber syariat daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita perlu belajar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita hanya membaca ke sahaja ataupun just kita buat sendiri, tak boleh. Sebab Allah minta kepada Nabi Ibrahim, arina manasikana. Tunjukkan kepada kami ya Allah manasikana. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahawasanya ketika itu Jibril datang memberitahukan kepada Nabi Ibrahim macam mana nak beribadah, tawaf, kemudian sa'i, ya, lempar dan lain sebagainya. Itu adalah daripada syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian dalam ayat itu 128 juga wa tub alaina. Ibrahim meminta kepada Allah agar dikurniakan taubat yang nasuha. Innaka antat tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat. Lain dengan manusia. Tawab itu daripada taib, nanti kita bincangkan. Okay, kalau manusia kita mungkin tahan 2-3 kali orang sakiti kan. Tak dengar kata kita, lepas dah berkali-kali macam gitu, sampai berbuih nak bernasihat dah ditinggalkan. Okay. Dah 2-3 kali mengecewakan kita, mengkhianati kita, langsung kita kata, aku tak percaya lagi. Engkau dah pergi sana kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Tawwab. Okay, berkali-kali kita bermaksiat kepada Allah. Dah tak dapat dikira lah daripada kita balik sampai sekarang, tak dapat dikira betapa banyak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pintu taubat sentiasa dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah selalu memanggil, kata dalam satu hadis disebutkan bahawasanya ketika hambanya bermaksiat kepada Allah, Allah kasih tangguh kepada hambanya. Dan Allah kata kepada malaikat, doakan dia agar dia kembali, agar dia bertaubat, Tapi lepas 7 jam lepas tu, kemudian kalau mereka tak bertaubat, baru ditulis oleh Allah, oleh malaikat, dosanya sebagai satu kesalahan. Begitulah Allah inginkan kepada kita menjadi hambanya yang terbaik. Okey, ini 2 ayat yang kita bincangkan berkaitan dengan Nabi Allah doa Nabi Allah Ibrahim AS, ayat 127 dan 128. Okey, kita sambungkan dia punya pembahasan bahasanya. Bismillah. Wa idzan ketika yarfa'u. Ini fi'il mudhari'. Yarfa'u itu maknanya asalnya rafa'a, yarfa'u itu mengangkat. Maksud di sini adalah membangunlah. Okay, asalnya rafa'a yarfa'u itu mengangkat. Contoh rafa'tu al-haqibah, saya angkat beg. Rafa'a yarfa'u. Okay. Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ini dua-duanya ni yang mengangkat ni, dua-dua Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Mengangkat ataupun membangun al-qawaidah. Qawaid itu adalah dinding-dinding kaedah. Kaedah itu macam foundation kepada Kaabah atau dinding-dinding kepada Kaabah.
Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida. Qawaid daripada kaidah. Jadi asalnya adalah qaidah. Kaidah itu adalah base. Bangunan boleh kalau dah agak tinggi mungkin dinding-dindingnya. Minal bait daripada rumah iaitu Kaabah tersebut. Kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami, kan, Rabba, daripada kalau satu Rabbi, kalau kepada na Rabbana, Rabbi, asalnya Rabbana, Rabbi saya, Tuhan saya, kalau Rabbana kami, wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Taqabbal daripada qabala, qabul. Kalau dalam bahasa Melayu sebut ijab qabul. Itu daripada taqabbal, terima. Taqabbal minna. Min daripada min dan na kami. Terimalah daripada kami ibadah kami. Inna, sesungguhnya engkau, ya Allah, anta. As-sami' daripada sami'a. Sami'a yasma'u, sami'. Kalau sami' itu adalah super maha mendengar. Okay. Nama-nama Allah, dia disebut sirah mubalaghah. Maksudnya, asalnya kan sami'. Sami' ini orang yang mendengar. Tapi kalau orang itu super mendengar, maka Allah gunakan as-sami'. Itu khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan alim. Alim ini kalau satu adalah orangnya alim. Ini satu orang yang alim, yang pandai. Tapi kalau dia super mengetahui, maka disebut alim. Super mengetahui. Sangat-sangat mengetahui. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim daripada alim, kalau sami' daripada sami'. Sami' maknanya orang yang mendengar. Kalau alim orang yang berilmu, tapi untuk menguatkan dia super mendengar, maka dengan sami', maha mendengar sami', kemudian alim, maha mengetahui. Kemudian Rabbana, ini sama Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna. Okay. Kalau kita buang wa, bacanya adalah i, kan? Sebab huruf a ini barisnya ala atas. Ij'alna, jadikanlah kami, na kami. Ij'alna, ini fi'il amr. Biasanya pada kebanyakannya hamzah wasal ini, kan, itu fi'il amr kalau ada pada awal. Wa tadi kan tambahan, dan ni wa, jadi maknanya ij'al ni satu word baru. Ini hamzah wasal biasanya ini perintah, jadikanlah na kami muslimaini, muslim. Muslim itu orang Islam. Apa orang Islam? Orang Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dalam kehidupannya. Muslimaini. Muslimain ini dua orang Muslim. Maknanya dikembali kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang menyerahkan diri kepadamu. Jadi Muslim ini, Muslim artinya adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itu kita sebut orang Islam. Muslim itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Muslimah ini dua orang Muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Laka, bagi engkau ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan dari dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan. Dzurriyyah. Asalnya dzurriyyah itu taknya tak marbutah. Dzurriyyah, dzurriyyah. Tak macam gini. Dzurriyyah. Na kami. Ya Allah, jadikanlah kami,
Orang yang menyerahkan diri kepadamu, begitu juga dengan dzurriyyah keturunan kami sebagai ummatan, satu umat muslimah, umat muslim. Laka, kepada engkau. Selalu Allah disebutkan ni laka juga. Okay, maknanya kepadamu, menyerahkan diri kepadamu kan. Laka, la untuk ka engkau. Kalau kita nak kasih apa-apa kan, laka hadha, ni untuk engkau. Itu dalam bahasa seharian lah. Wa arina, na ini kami. Arina daripada perkataan ro'a. Ro'a melihat. Ini maknanya tunjukkanlah kepada kami. Manasikana, na kami. Manasik adalah cara beribadah. Disebut manasik haji. Cara nak melakukan ibadah kepada Allah ketika haji. Manasik. Wa tub alaina. Tub ini dari perkataan taba. Kan? Taba yatubu taubah. Taubat. Bahasa Melayu panggil taubat. Bahasa Melayu pakai dia punya masdarnya ataupun noun dia. Taubah. Nah, ini dia punya ininya. Kalau nak minta taubat, nak perintah, taubatkanlah aku, mana tub. Inilah dia. Tub, berikan taubat kepada kami alaina. Innaka, sesungguhnya engkau, engkaulah at-tawwab. Ini sama dengan as-sami' al-alim tadi. Ini namanya sirah mubalaghah ataupun istilah yang melebih-lebihkan, maha. Asalnya taib. Taib ini orang yang pemberi taubat. Taibun. Tapi kalau nak super pemberi taubat, maka menjadi tawwab. Orang yang maha pemberi taubat. Kita kalau puasa selalu ingat ya Tawwab, ini dia. Ar-Rahim, yang maha mempunyai sifat rahmah. Rahim pun sama juga, asalnya Rahim. Orang yang punya sifat kasih sayang. Maka super kasih sayang, maka Rahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.